jam 2.10 pagi. Jam 2.10 minit pagi. On the way balik rumah, Bandar Seri Putra, Bangi. Baru gerak dari kabin. Saja je baru nak balik. Aku saja buat live. Sekurang-kurangnya pun rakaman ni pun boleh jadi sebagai CCTV ataupun kamera dashcam. Sambil tu buat live, tak lebih tak kurang pun. Aku nak baca komen memang aku tak boleh, sebab aku rabun dekat. Aku hanya boleh bercakap je. Aku tak boleh nak komen, aku tak boleh nak apa. Assalamualaikum, Cik. Baru keluar camp. Markas Brigade Tengah Pasukan Gerak Am BJA. Okey, kita jalan je kita jalan je. Maaf lah gambar kurang jelas, kurang memuaskan. Minta maaf satu lagi aku minta maaf banyak-banyak. Waktu drive aku memang tak boleh nak baca komen, sebab mata aku pun rabun dekat. Aku hanya boleh bercerita je lah sikit. Sebab tadi pun kita ada buat uji nyali sedikit. Tapi Alhamdulillah peserta uji nyali tu dia dapat rasa kembang, sampai tengkuk dia sampai kembang-kembang, sampai dia ada bau seperti bau darah lembu ke darah apa. Ada rasa sikit. Tapi Alhamdulillah tak jadi apa-apa. Dan dia bila tanya dia tak nampak, tapi dia dapat rasa sesuatu. Dan dia cuba buka mata, tak ada. Tapi rasa tu macam dekat sangat. Itulah sikit tadi. Aku saja je buat uji nyali sikit sambil tak ada apa-apa aktiviti. So kita buat uji nyali kat kawasan-kawasan tertentu. Tapi aku tak buat live pun buat uji nyali tu, sebab aku tak nak sesuatu yang tak elok. So aku boleh berceritakan saja. Tapi aku ada agak rakam video, rakaman je lah. Penampakan tu tak berapa jelas, tapi bayangan bentuk tu ada. Macam duduk di kawasan-kawasan besi dan pagar. Dia berdiri je, nampak macam benda tu kepala dia bergerak-gerak. Tu sikit lah yang kita buat rakaman sedikit, sekadar rakaman saja, bukan live saja buat aktiviti malam. Tak ada apa boring-boring. Alhamdulillah adalah penampakan sedikit. Tapi itulah tak boleh nak tunjuk, sebab aku tak boleh nak buat live paranormal sepenuhnya. Takut sesuatu yang tidak elok terjadi kawasan tu. Okey, lain pada aku tak ada apa-apa, saja nak jalan balik je, baru nak balik rumah. Sekarang ni aku kat jalan Ceras. Apa-apa aku mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf berbanyak-banyak, sebab aku tak boleh membaca komen, sebab mata aku rabun dekat. Untuk jauh aku tak pakai lah spek, sebab aku drive kan. So aku memang tak boleh nak baca komen. Minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap. Orang komen aku tak baca, aku tak balas kan. Tapi macam mana pun dalam diam-diam aku sempat buat jalan cari peserta uji nyali. Alhamdulillah kan. Cuma aku tak buat live, dan so aku tak boleh nak tunjuk. Lagipun kawasan tu pun kawasan yang terjaga, so aku tak boleh nak buat live sebarang. Tapi peserta uji nyali tu dia tak berpuas hati sebab tak boleh nampak. Tapi dia dah rasalah aroma dia naik daripada tangan. Lepas tu makin naik sampai ke bahu.
Lepas tu beroma dia naik tegang habis sampai kepala. Kepala pun dia rasa besar. Itulah apa yang peserta tadi buat uji nyali tu. Dia dapat rasa. Dia rasa benda tu macam dah dekat, tapi buka mata tak nampak. Dia cuba dah tutup balik mata, dia rasa benda tu datang. Bila nak buka je mata, benda tu lari balik. Dia terasa macam satu aura yang datang dekat, lepas tu pergi balik jauh. Datang dekat, pergi balik jauh. Tu Alhamdulillah lah. Apa-apa minta maaf banyak-banyak kerana aku tak boleh nak baca komen. Itu je. Sebab mata aku tengah rabun, aku tengah drive. Tapi dari segi aku ada buat rakaman sedikit. InsyaAllah rakaman tu lebih kurang dalam 5 minit lebih. So aku akan potong supaya aku ambil part yang itu je. Sebab aku ambil seluruh kawasan, tapi aku tak nak orang tahulah kawasan tu kat mana. So aku akan buat satu tempat. Tapi kalau tengok pun orang boleh perasan juga. Tapi aku ambil satu part tu saja. Kalau nanti aku akan potong video tu, aku tak edit apa pun, aku potong je. So aku boleh masuk dekat VTT. Itulah uji nyali. Tapi boleh nampak kelibat-kelibat tu lah. Tak apa-apa jelas, tapi nampak macam berbentuk. Bentuk badan dia, bentuk dada dia. Tapi keadaan pelik lah. Alhamdulillah lah. Bukan, aku pun tak suruh diorang menyeru pun. Aku tak suruh diorang manggil pun. Aku suruh peserta nyali, kalau kau nak rasa, kau duduk diam-diam kat sini. Lepas tu kau jalan apa zikir yang kau tahu, yang kau selesa, dan kau buat. Masa yang aku bagi kat peserta tu lebih kurang 25 minit lah. Tapi Alhamdulillah lah, ada penampakan sedikit. Saja je kita try. Macam aku jarang nak buat paranormal untuk live ni. Apa-apa, terima kasih pada yang mana hadir pada malam ni. Itu je lah cerita malam ni. Kita dah buat uji nyali pada seseorang sebab dia teringin nak merasai. Alhamdulillah, dia dapat rasa. Dia ingin nak tahu macam mana. Dia dapat rasa. Dan juga dia dapat satu bau-bauan yang pelik, seperti bau darah lembu. Sedangkan kawasan tu tak ada apa pun. Alhamdulillah, dia dapat rasa. Dia nampak dia rasa tak puas hati sebab dia ingin nak tengok. InsyaAllah kalau ada lain kali, aku akan buat balik, kalau Allah izinkan, supaya dia dapat lihat. Itu je lah. Tapi video tu pun aku dah tunjuk kat dia, dan dia pun kata, yelah, patutlah bau darah macam ni, bentuk lebih kurang. Kenapa jadi macam ni? Okey, nampak patut terasa benda tu depan belakang. Itu je lah sikit yang rakaman yang aku buat untuk bagi dia rasakan sanksi. Sebab dia teringin sangat nak tengok kan. Alhamdulillah lah. Tapi gambar tak apa-apa jelas kan, sama-sama. Tapi nampaklah bentuk tu. Pada aku lain tak ada apa. Sambil-sambil aku nak balik ni, aku sekadar bercerita begitu je lah. Esok aku akan datang balik kat kabin untuk buat rawatan. Sebab dah ada orang bertanya dan ada orang nak datang berubat. InsyaAllah aku akan datang balik. Mana biasa aku akan datang dalam pukul 9, 9.30 lah. Aku akan sampai dah ada lah tu 9, 9.30. So InsyaAllah di situlah rawatan alternatif bermula. Kalau pesakit tu izinkan buat live, izinkan untuk masuk dalam live TikTok ni, aku akan buatlah rakaman. Aku buat lah live. Kalau tidak, aku cuba tanya buat rakaman. Ataupun memang tak ada apa-apalah. Sebab kita nak buat pesakit ni, kita kena minta izin dulu kan. Paling tidak pun mungkin aku akan standbykan mask ke,
supaya orang tak perasan siapa dia kan. Dia pakai mask masa dia berubat. Itulah salah satu. Kalau dia izinkan cara macam tu, InsyaAllah lah. Kita tengok harap pesakit tak terlalu teruk lah. Sebab baru je nak mula kan. Janganlah bagi yang teruk-teruk. Selamat malam. Tak ada apa pun cakap sorang-sorang. Sebab cara tak langsung aku nak rakam balik, aku nak dengarkan balik video ni. Dan juga live TikTok ni juga cara tak langsung aku anggap dia sebagai video cam, iaitu rakaman live di jalan raya untuk keselamatan juga kan, cara tak langsung. Sebab tu aku buat live, alakan ke depan. Tapi apa-apa minta maaf banyak-banyak ya. Minta maaf banyak-banyak. Aku mohon maaf banyak-banyak. Aku tak boleh baca komen sebab mata aku rabun dekat. Sebab masa aku tengah drive ni, memang aku tak pakai spek sebab aku rabun dekat. Kalau aku pakai spek juga, alamatnya nak drive pun tak boleh. Minta maaf banyak-banyak ya. Saja je buat live saya cara tak langsung, tengok suasana malam, suasana pukul 2.21 pagi. Ini tol Balakong ni Sempang Balak. Sungai Balang. Sungai ya. Ialah Balak, Sungai Balak. Tol Sungai Balak. Okey. Apa-apa minta maaf ya, tak dapat baca komen. Minta maaf banyak-banyak, aku tak dapat baca komen. Apa benda pula tu? Sebab aku tak nampak apa ni tulisan ni, sebab aku gabun. Kalau ada komen minta maaf. Tempat tempat aku buat rawatan kali ni adalah bertempat di berdekatan dengan Kelab Brigade Tengah Brigade Tengah Polis Gerak Am, iaitu PGA Ceras. Markas PGA Markas PGA Batu Sembilan Ceras. Lokasi tempat rawatan yang aku buat adalah berdekatan dengan kelab golf tu. InsyaAllah kalau siapa yang ingin membuat rawatan, bolehlah DM ataupun WhatsApp, DM lah dekat dalam TikTok ni, DM tepi. InsyaAllah nanti barulah aku cuba hubungi balik. Untuk masa ni aku lebih banyak buat rawatan, lebih sekadar membantu dan menolong sahaja. Okay. Rawatan yang aku buat lebih pada membantu dan menolong. Dan cara tak langsung pun ada kawan ni pun menolong juga, dia bagikan tempat dia, kabin tu daripada office ditinggalkan dah kosong, dia bagi dekat aku untuk buat tempat rawatan alternatif. Sebab tu aku pun cara tak langsung membantu dan menolong saja. InsyaAllah kalau betul ada rezeki Allah, semoga Allah memudahkan dan menunaikan segala hajat. Niat aku sekadar membantu hanya kerana Allah. Niat aku kerana membantu ingin melihat kasih sayang Allah, tak lebih dan tak kurang. InsyaAllah esok dah ada pesakit yang dah buat temu janji untuk buat rawatan. Alhamdulillah, kita cuba bantu dan menolong.
jika ada sesiapa yang ingin mencuba membuat rawatan, bolehlah DM tepi ya. Bolehlah hubungi, sekadar menolong. Itu saja yang boleh aku kata. Niat aku hanya sekadar menolong. Sebab bila aku dapat membantu kerana Allah, menolong kerana Allah, selepas aku menolong setiap pesakit yang datang, aku dapat merasakan satu ketenangan, kesempurnaan dan terasa kasih sayang Allah untuk diri ini. Bukanlah nak buat rawatan untuk sekadar rawatan ya apa semua, tak. Aku bukan buat pusat rawatan. Aku bukan buat pejabat rawatan. Tapi tempat rawatan alternatif yang aku buat tu adalah sekadar menolong dan membantu. Sebab kabin tu pun alhamdulillah kawan kenal yang bagi, suruh mulakan. Sebab itulah cara aku pun cara membantu, tolong dan membantu saja. Bukan aku yang boleh memulihkan setiap penyakit, tapi hanya Allah SWT. Cara rawatan adalah lebih pada rawatan Islam. Mungkin cara agak berbeza, tapi tetap dengan zikirullah, hanya memohon kepada Allah. Pada aku hanyalah hamba yang hambalah senangan, hamba yang tiada apa-apa, hanya mampu berdoa, memohon kepada Allah SWT untuk membantu pesakit yang datang. Sebab tu aku kata niat aku sekadar membantu dan menolong kerana Allah. Jangan fikir aku datang ni memang aku nak cari duit, aku buat kat luar, tak. Aku bukan buat untuk mencari duit ya. Rezeki Allah bagi. Cuma aku ikhtiarkan apa-apa pun semua balik kepada Allah SWT. Aku buat begini pun itulah amal jariah aku. Sekadar amal jariah selagi aku hidup. Maklumlah umur pun dah masuk 50 kan. Apa ya amal jariah yang kita nak buat lagi? Sekadar boleh membantu dan menolong. Selainnya aku serahkan ke Allah. Allah menentukan segalanya. Niat aku hanyalah selagi aku hidup, untuk beberapa kerat ni lagi tak tahu bila, niat aku sekadar membantu dan menolong. Cuma aku minta satu je lah. Kalau ada yang sakit, datanglah, hubungilah, datang ke kabin yang tempat aku buat rawatan. Aku akan bagi masa dia. Kalau dia teruk sangat, kalau emergency sangat, aku akan bagi lain. Cuma aku berharap sangat jangan panggil aku datang ke rumah. Bila buat rawatan, aku datang ke rumah, itu bukan dah menolong dah. Sebab tu aku kadang-kadang aku tak nak
orang panggil datang ke rumah. Sebab dia dah jadi lain. Kalau nak datang mencuba berikhtiar untuk rawatan, datanglah, hubungi dan datanglah kat tempat yang aku buat tu, kabin tu. Nanti aku akan bagi lokasi dia macam mana nak datang. Live ni pun sambil-sambil jalan, sambil-sambil aku bercerita. Cuma aku kalau boleh, aku tak nak buat bila sakit je panggil suruh datang ke rumah, sakit je panggil datang ke rumah. Sebab itu sebenarnya bukan aku tak nak, aku memandang dari segi lain. Niat aku sekadar membantu dan menolong siapa yang datang, ya. Siapa yang datang, yang bersungguh-sungguh datang, insya-Allah aku bantu. Kerana sesungguhnya dia bersungguh-sungguh untuk mencarikan keberkatan Allah, untuk memulihkan penyakitnya. Sebab itu semuanya yang membaikkan, yang bagi sakit, yang membaikkan sakit hanya kepada Allah. Kalau datang ke aku hanyalah tunjuk cara dan juga rawatan hanya kerana Allah, yang sebenarnya aku sendiri tidak punya apa-apa melainkan doa dan memohon kepada Allah SWT. Hari ni aku mengomel macam ni bukan apa saja nak bercerita. Aku tak nak nanti jadi salah faham. Cuma pada akulah, aku ulang balik, kalau sesiapa yang nak buat rawatan, DM aku atau hubungi aku dan datanglah. Aku akan bagi masa ataupun benda-benda yang tertentu untuk hadir ke kabin, ke kabin tempat yang aku buat rawatan. Kalau emergency, betul-betul emergency, InsyaAllah aku sekadar boleh mengatakan InsyaAllah, tengok pada keadaan, aku akan bagi jawapan juga kat mana yang perlu aku nak buat rawatan. So ada 2 atau 3 tempat rawatan sebenarnya. Sebab tu aku kata tengok macam mana. Tapi lokasi aku buat rawatan adalah di Markah Brigade Tengah PGA Ceras, berdekatan dengan Kelab Polis PGA. Kelab Polis itu kelab golf. Dan aku ulang balik yang tadi aku terpotong. Aku kalau boleh, aku tak nak orang hubungi aku suruh datang ke rumah. Banyak sebab banyak sebab. Kalau boleh aku tak nak cerita sebab-sebabnya. Aku lebih suka kalau orang tu sakit, datanglah. Ikhtiar datang, macam mana pun datang, berjumpa. Sebab apabila kita bukan nak menyusahkan orang, tapi apabila kita dah keluar daripada kawasan yang tempat kita duduk, tempat kita rawatan, dia dah kira kos. Ni aku buka sikit. Kos minyak, kos transport, kos tenaga, kos masa. Kadang-kadang orang tak pandang benda tu. Bukanlah aku nak bertikai, aku jenis niat aku nak membantu. Tapi kalau kadang-kadang bila orang minta juga tu, yang kadang-kadang aku kata cubalah cari orang lain kawasan terdekat, orang-orang terdekat yang mudah dia nak pergi. Aku bukan, satu lagi, aku bukan Tok Bomoh, aku bukan Pak Dukun, aku bukan Tok Pawang. Aku sekadar membantu dan menolong saja. Aku lebih suka kalau pesakit tu datang sendiri,
bersama keluarga. Itu paling afdal lah. Tapi kalau tak ada keluarga, kawan-kawan terdekat. Bermakna setiap apa yang berlaku ada bukti yang nyata, supaya pesakit tu bila keadaan dia sedar, dia akan jadi bingung selalunya. Kalau yang teruk-teruk, dia akan tanya, aku kat mana, aku, kau siapa, macam mana aku sampai sini. Sebab tu yang aku kata perlu ada kawan terdekat, perlu ada ahli keluarga. Di situ adalah orang kata safety. Kalau kawan-kawan ni tak berapa rapat ni, dia akan jadi macam ada confuse juga sebenarnya. Dari segi rawatan, yang paling baik lah ahli keluarga lah kalau datang. Kalau tak ada kawan-kawan terdekat yang betul-betul kenal. Macam tadi aku kata aku tak suka orang panggil aku pergi ke rumah untuk berubat. Sebab tu yang aku cerita tadi, kos. Kita tak tahu macam mana kos perjalanan. Kita tak tahu apa yang perlu dibawa, apa yang perlu disediakan. So pembawakan untuk rawatan menjadi kelang kabut. Dan tak semestinya apa yang kita tengok dari jauh tu adalah benar. Sebab makhluk ni pandai banyak muslihat. Bila sampai jadi lain. Kedua, selalunya apabila kata harus kota, apabila kita datang ke rumah, kata nak ubat seorang dengan kos sekian, sampai di rumah semua nak bertanya, konon nak ubat orang, lepas tu disuruh pindahkan barang, tiba-tiba berjangkit-jangkit. Seorang ni tolong tengok, alang-alang dah ada, tolong tengok. Di situ yang kadang-kadang permasalahan yang terjadi, yang sukar untuk orang faham. Tapi macam aku sebagai buat rawatan yang pernah aku ikut dan pernah aku buat, benda ni biasa. Tapi apabila kita meminta balik dengan bayaran yang sebenarnya, dorang mula mengutuk dari belakang. Apabila suruh datang, tak boleh, macam-macam alasan. Bukan aku tak boleh terima. Kadang-kadang orang yang sakit ni suruh datang lah, apalah, kita orang tak ada kenderaan lah, kita orang tak tahu macam mana nak pergilah, kita orang tak tahu lokasi itulah. Bagi aku semua alasan yang kadang-kadang manja. Minta maaf aku cakap, kecuali lah kes-kes tertentu. Kalau selagi boleh bergerak, boleh berjalan, datang. Tu cara aku. Aku bukan nak mendera orang. Bila korang suruh aku datang, bila aku ikut harga kos, korang akan kata aku cari duit, korang akan kata aku main duit. Tapi kos yang sebenar, yang terselindung yang korang buat, korang tak cerita. Kau cerita seorang pesakit, tiba-tiba minta scan, minta tolong berubat satu keluarga, tiba-tiba suruh buat rumah. Berbaloi tak? Dalam keadaan kita datang hanya untuk bajet seorang, tiba-tiba jadi ramai. Sedangkan kita kena tengok tenaga kita pula, kita mampu atau tidak. Itu yang permasalahan selalu terjadi. Tapi apabila kita letak harga dengan kos klien masing-masing, mahalnya apa ni, itu yang aku tak nak. Dan aku bukan harap duit korang pun, duit pesakit, aku faham. Tapi apabila korang yang minta, korang kena terima. Sebab kenapa korang panggil aku datang? Sebab aku kena fikir, dengan duit minyak aku, duit kos kenderaan aku, dengan duit tenaga aku, masa aku. Mungkin korang hanya nampak korang aja, tapi kalau masa aku, time datang orang ramai berubat, kerana aku terpaksa pergi sana, aku tak boleh membantu menolong orang yang kerana Allah tadi, yang mungkin datang 3-4 orang,
Aku tak dapat bantu hari tu, semata-mata aku bantu korang. Aku tak berharap pun apa-apa. Niat aku tolong kerana Allah. Tapi apabila korang panggil, aku terpaksa menyediakan kos yang sebenar. Sebab tu aku lebih suka, kalau nak aku bantu, datanglah tempat rawatan. Kalau nak aku bantu kerana Allah, menolong kerana Allah, apa-apa pun kerana Allah, datang tempat rawatan aku yang aku sediakan nanti. Kalau siapa tak, insya-Allah. Tapi tolonglah faham, sebab rawatan bukan sekadar rawatan seperti mana rawatan doktor, operate bedah, lepas operate bedah siap. Kadang-kadang orang kita banyak faham, tukang perawat ni kalau kena yang teruk-teruk, perawat tu sendiri pula yang nak kena berlawan. Tak habis berperang. Kadang-kadang pesakit dah sihat, perawat pula yang tertonggeng. Kadang-kadang banyak orang faham tapi buat-buat tak faham. Di situ yang aku katakan kenapa aku nakkan tempat rawatan. Apa-apa aku dah sedia tempat tu. Kalau jadi apa-apa kat aku dah tahu apa aku nak buat. Tapi kalau aku pergi ke tempat lain, apa barang backup aku yang belum tentu lagi. Itu yang macam aku kata, kononnya nak berubat orang ni seorang, so kita dah bawa barang sekian-sekian untuk jaga diri kita. Tiba-tiba berjangkit-jangkit, seorang ni ndak, yang ni ndak, ini ndak. Itu permasalahan dia sebenarnya. Sebab itulah aku tak suka bila dah suruh datang ke rumah. Sebab kita kena jujur. Kalau tujuan kata seorang lah. Kalau kata nak ubat satu keluarga, cakap satu keluarga. Ini kadang cerita satu keluarga, lepas tu buat banyak, lepas tu lepas tangan, lepas tu mula macam-macam. Sebab tu aku tak nak buat rawatan bila orang panggil ke rumah. Bukan aku tak nak. Kalau ikut adab dan adat, datang berjumpa dahulu, kenal dahulu. Bila ada perasaan silaturahim, ada kasih sayang, barulah keinginan membantu tu lebih. Kalau kata emergency, datang rumah, insya-Allah. Sebab kita dah kenal, saling mengenal. Sebab tu cara aku berubat, aku nak kenal dulu. Aku tak suka orang yang tempat yang aku tak kenal tiba-tiba dah sudah datang rumah. Itu bukan cara aku. Betul aku buat kerana Allah. Tapi ada tak korang pandang risiko fitnah dan bermacam-macam risiko yang sekarang ni orang sanggup buat hanya kerana duit? Untuk mengelakkan itulah aku sebenarnya, untuk mengelak dari segalanya, aku tak nak datang ke rumah. Sebab tu aku minta kalau buat rawatan, datanglah tempat mana yang aku buat rawat. Itu je lah. Kecuali orang tu betul-betul aku kenal. Kecuali orang tu dah datang, tiba-tiba jadi hal tertentu, minta tolonglah, ni dah tak termampu sekian. Maknanya kita dah tahu dah background dia, so kita akan datang bantu. Waktu tu aku bukan jenis minta duit, sebab dah ada ikatan silaturahim. Itu lain. Itu nak kena faham. Itulah sikit yang ngomel aku yang boleh sikit buat rawatan ni. Sebab niat aku adalah membantu dan menolong. Bila dah kata membantu dan menolong, maksudnya untuk dapat bantuan, datanglah pusat rawatan, ke tempat rawatan yang aku buat. Itu baru datang namanya membantu dan menolong. Atas ittihad di dalam diri kerana Allah sanggup datang. Sebab itulah kadang-kadang dengan kesanggupan, waktu sakit sanggup datang. Bila datang rawatan, Allah pemudahkan doa kalian. Di samping apa yang aku buat pun, aku berdoa dekat Allah dan Allah memakbulkan juga. Sebab itulah penyakit tu kadang-kadang cepat baik.
ataupun terpaksa berulang dengan adalah kesan-kesan yang daripada 100% sakit menjadi kurang dan kurang dan kurang. Bukan tak nak menolong orang telefonnya panggil, aku bukan jenis macam tu. Aku ulang, aku bukan tok bomoh, aku bukan tok dukun, aku bukan tok pawang. Niat aku sekadar membantu dan menolong. Kalau perlu bantuan dan menolong, datanglah tempat rawatan yang aku dah sediakan. Itu jelah salah satu yang boleh aku cerita sedikit tentang cara aku berubat dan adab dan tertib cara aku merawat. Bukan nak tunjuk hebat, aku tak hebat. Bukan nak tunjuk andal, aku tak andal. Hebat dan handal semua adalah kuasa Allah. Dan aku pun tak boleh nak ubat orang kalau Allah tak izinkan. Sebab itulah jangan terlalu berharap. Kita sekadar membantu sesama manusia. Okey, aku pun dah dekat nak sampai rumah dah. Memang nak sampai dah pun sebenarnya. Memang aku dah sampai rumah dah pun. Dekat nak parkingnya. Aku pun nak end live dah. Aku mohon ampun dan maaf bila aku tersalah cakap ke, terkasar ke apa, aku mohon ampun dan maaf. Jika kata-kata aku tersinggung ke apa ke, aku mohon ampun dan maaf ya. Sebab aku pun dah sampai rumah. Aku harap segalanya apa yang aku buat kali ni hanya kerana Allah. Hidup dan mati aku hanya kerana Allah. Inna solati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku dengan tu aku undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. InsyaAllah kita jumpa lagi.